السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati pengurusi majlis, yang saya kasihi pengurusi masjid Datuk Hamzah Osman, Timbalan Pengurusi Masjid Haji Zakaria Akub, Ketua Biro Dakwah Masjid Encik Zakaria Osman, yang saya kasihi sekalian muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan ketentuan yang baik. Jika Allah tidak memberikan kita ketentuan yang baik, nescaya kita tidak mampu berbuat baik. Dan jika kita tidak ada rahmat Allah, nescaya kita tidak akan mampu untuk melakukan kebaikan. Kita boleh berbuat kebaikan di atas rahmat Allah. Dan tidak ada siapa pun dalam dunia ini yang mampu berbuat sesuatu melainkan dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki kita berbuat baik, bermakna ia satu nikmat, amal salih. Tetapi kadang-kadang kita lupa, setelah kita ini diberikan nikmat, diberi ilmu, diberikan kesihatan, lapang masa, kita rasa kita mampu buat semua perkara tanpa kita berharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, saat kita menemui jalan buntu, masa itulah kita mula kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana jalan buntu itu? Ketika kita sudah tidak mampu untuk berusaha dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan semua perkara yang ada pada kita, barulah kita nak kembali kepada Allah dan kita mula sedar yang kita ada Allah. Tetapi saat kita senang, saat kita berduit, saat kita tak miskin, saat kita tak ada masalah, kita tak merasakan yang kita ada Allah. Kita terlupa yang hamba ini setiap saat dia perlukan pertolongan Allah dalam hidupnya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tetapi kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ini kita selalu lupa. Di dunia kita perlukan rahmat.
Di akhirat kita perlukan rahmah dan syafaat. Sebab itu, kenapa kita jadi begini? Kita tahu bahawa dunia ni sementara, ya, dan akhirat itu kekal abadi. Tetapi kita tetap melakukan perkara yang terbalik, seolah-olah dunia ini kekal abadi dan akhirat itu sementara. Kita terbalikkan keadaan. Kenapa? Kerana itu yang kita buat dalam hidup ini. Kita tidak bersungguh untuk akhirat, tetapi kita bersungguh untuk dunia ini. Hakikatnya dunia ini sementara. Akhirat itu kekal abadi. Kita yang menterbalikkan keadaan itu. Kenapa kita berbuat demikian? Kerana kita ni terlupa. Kita terlupa perjalanan yang pasti itu. Hidup ini umpama jam dinding yang menggunakan bateri. Masa bateri itu baru, kita tengok dia berjalan mengikut waktunya. Cantik saja. Bila bateri ni dah mula lemah, jarum saat dia mula tidak seimbang. Jarum minitnya kadang-kala cepat, kadang-kala lambat. Kadang-kala ia berhenti sendiri, diketuk-ketuk baru berjalan. Dan kita terlupa. Keindahan jam itu bergantung kepada baterinya. Tapi tak siapa pedulikan bateri itu, dan orang akan ambil tahu tentang jam itu setelah jarum kedua-duanya berhenti. Maka jam yang mahal, jam yang indah itu tidak bermakna jika bateri itu telah mati. Begitulah yang Allah nyatakan di dalam hidup ini, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu mengira-ngira kami jadikan kamu hidup dalam dunia ni saja-saja? Tak ada tujuan apa-apa. Apakah hanya untuk kita mengumpulkan harta, cari nama, suka-suka, makan minum, kemudian mati? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kau tak balik berjumpa dengan kami, kata Allah. Setelah bateri itu habis, maka bermulalah satu perkara baru dalam hidup. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Di situ kita mula menyadari bahawa dunia ni sementara. Umur yang aku sibukkan selama ni, aku mula tinggalkan sedikit demi sedikit. Dan aku pergi ke alam awal akhirat, iaitu alam barzakh itu sendiri. Dan baru aku sedar bahawa inilah tempat yang abadi, yang kekal, yang disebutkan oleh Allah dan Rasul. Tapi kesadaran itu adalah satu penyesalan yang besar. Allah sebutkan dalam Al-Quran, laula akhartani. Kalau boleh tak tangguhkan dulu sekejap. Laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak tangguhkan dulu sikit aja lagi. Ketika ajal kita sampai, kita minta dengan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak engkau tangguhkan sekejap lagi, ya Allah?
Lalu ditanya kepada kita, kita nak buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah. Aku nak buat baik. Aku nak betulkan diri aku. Aku tak nak sia-siakan masa aku. Aku nak jadi orang saleh. Aku nak jadi orang baik. Tetapi permintaan itu tidak dikabulkan oleh Allah. Permintaan itu tetap ditolak oleh Allah. Walaupun saat kematian kita meminta. Walaupun di akhirat besok kita meminta juga kepada Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Boleh tak hidupkan kami ya Allah? Farji'na. Kamu nak buat apa? Na'mal salihah. Kami nak buat amal salih. Masa dalam dunia dulu, kami sia-siakan masa lapang kami, umur kami. Kami buat pada perkara yang akan kami tinggalkan. Perkara yang akan kami bawa, kami tangguh. Kami tangguh. Hari ini kami yakin ya Allah, inna muqinun. Tapi hari itu tidak ada pilihan atas kita. Kerana kita telah memilih dan menggunakan masa yang secukupnya yang Allah telah berikan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, semua orang menyadarinya, saya menyadarinya, dan semua orang menyadarinya akan hakikat perkara ini. Dunia sementara dan akhirat itu kekal abadi. Allah ingatkan kita dalam surah Al-An'am, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Apa kata Allah? Dan kehidupan dunia ni tak lain hanyalah main-main senda gurau belaka. Sungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Allah bagi tahu kita, dunia ni tempat main, tempat bergurau. Tuan-tuan, kita kalau lepas main, lepas bergurau, letih, tuan-tuan. Dalam hidup ni, kita letih dengan dunia ni. Kita fikir dunia ni sampai sekarang, letih, tuan-tuan. Fikir duit, sampai hari ni, letih, tuan-tuan. Fikir harta, sampai hari ni, letih, tuan-tuan. Dan kita terus fikir. Terus fikir, dan kita tak pernah berhenti fikir. Betapa letihnya kita. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, terlalu penat dan terlalu letih. Kita memikirkan hal yang sama 70 tahun. Letih, tuan-tuan. Cuma ahli dunia saja yang tidak pernah letih dengan mainan ini dan gurauan ini. Dunia bergurau dengan kita dan mempermainkan kita. Saat hatta zurtumul maqabir, orang bawa badan kita pergi liang lahat, kita dipermainkan oleh dunia. Dia tak ikut kita pun, dia tinggalkan kita. Dia ucapkan selamat tinggal kepada kita. Kita yang masuk ke dalam liang lahat keseorangan, dia tipu kita lagi. Dan dia terus tipu kita. Dia terus mainkan kita. Dia terus bergurau dengan kita.
Walaupun pada masa itu masa yang terlalu penting dalam hidup kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita. Akhirat itu, kata Allah, lebih baik bagi orang yang bertakwa. Cuma siapa yang nampak akhirat ini kekal abadi adalah orang yang takutkan Allah. Tuan-tuan, kalau dalam hati kita ada takutkan Allah, kita beruntung. Kerana kita akan melihat akan akhirat itu di hadapan kita. Lalu kita akan bersiap sedia untuk menuju kepada akhirat. Setiap langkah kita adalah langkah menuju kepada akhirat. Setiap langkah yang kita langkah setiap hari adalah langkah kita menuju kepada permulaan akhirat itu sendiri, iaitu al-maut, yakni kematian yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, takutkan Allah beza macam kita takutkan orang. Takutkan orang, kita lari daripadanya. Takutkan Allah, kita makin dekat dengan dia. Ini beza makhluk dengan Khalik. Kalau nak diukur, kita ni takut tak dengan Tuhan? Nak tahu aku ni takut tak takut dengan Allah, tengok dekatnya kita dengan Allah. Nak tahu takutnya atau tidak takut kita dengan Allah, tengok bagaimana perasaan kita dengan Allah. Kerana takut ini perasaan. Takut ini mainan hati. Takut inilah yang menyebabkan kita rasa kebesaran Allah. Kita rasa cintanya Allah. Kita rasa baiknya Allah. Baik Allah dengan kita. Walaupun kita buat dosa yang berulang-ulang dari muda sampai sekarang, Allah masih memaafkan kita. Baiknya Allah dengan kita, walaupun kita terus lalai dan terus malas untuk berbuat baik kepada Allah, walaupun Allah terus berbuat baik kepada kita, Dia tetap memberikan apa yang kita minta di dalam hidup ini. Saat kita sakit, kita minta untuk sihat, diberi oleh Allah. Saat kita susah, kita minta untuk selesaikan masalah kita, diselesaikan oleh Allah. Tapi apa yang kita lakukan setelah perkara itu selesai? Masa kita sakit, kita berjanji kepada Allah, jika aku sihat, aku nak buat ini, aku nak buat ini, aku nak buat baik begini. Tetapi setelah kita sihat, kita tetap menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita susah, kita kata kita begini. Kita datang di rumah Allah dan terus mengadu dan terus mengadu. Kita susah, kita baru menemui jalan di masjid, baru kita hendak sujud kepada Allah dan terus mengadu dan mengadu. Tetapi setelah kita selesai masalah, kita senang semula, kita mula tidak menemui jalan ke masjid dan ke rumah Allah. Kita mula mengingkari apa yang telah kita janjikan. Kita mula jauh dengan Allah semula. Kita mula tidak mahu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ingin saya katakan, sampai bila kita ingin berbuat demikian? Sampai bila kita ingin memperlakukan Tuhan kita, iaitu Allah, sedemikian? Sampai bila kita ingin melakukan perkara itu dalam hidup kita berulang-ulang kali? Walaupun Allah tidak pernah
mensegerakan balasannya kepada kita atas perbuatan yang kita lakukan kepada Allah. Tetapi sebagai hamba, kita kena bertanya, apa yang aku buat kepada Tuhanku? Bolehkah apa yang aku buat semasa hidup ini berjaya aku menjawab persoalan di dalam alam kubur ketika ditanya kepada kita, siapa Tuhan kamu? Boleh tak kita jawab dengan lancar dan fasih? Allahu Rabbi. Tuhan aku adalah Allah. Saat malaikat bertanya, apakah kamu mengenal pemuda ini? Kata malaikat. Apakah kita besok boleh menjawab, aku kenal, wahai kekasih Allah. Itulah Sayyiduna Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masa dalam hidup ini kita tak peduli pun pasal Nabi. Masa dalam hidup ini kita tak nak pun ikut Nabi. Masa dalam hidup ini kita tak ambil kisah pun apa yang telah Nabi perintahkan kepada kita. Kita cuma sambut maulid Nabi, tapi kita tak nak ikut Nabi. Nabi suruh kita pergi akhirat, tuan-tuan. Nabi suruh kita siap-siap masuk syurga, tuan-tuan. Nabi suruh kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi suruh kita bersedia untuk kematian. Nabi suruh kita sujud kepada Allah sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Engkau beribadatlah pada Allah sampai datang satu masa yang dirahsiakan oleh Allah. Bila masa tu? Masa itulah saat semua orang yakin akan akhirat itu, iaitu kematian yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa zanna annahu al-firaq. Saat nyawa itu sampai di gargara, lalu Allah bertanya, wa qila man raqa, siapa yang boleh menyelesaikan? Siapa yang boleh menyembuhkan dia? Siapa yang boleh menidakkan kematian itu? Wa qila man raq. Tak ada satu orang pun yang boleh mencegah saat kematian. Saya dan tuan-tuan akan menemui kematian itu. Dan kematian itu pasti. Satu yang saya ingin tanya, bila kita pernah fikir kita mati. Hari ini, semalam, minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas. Atau tak ada pernah dalam hidup kita yang kita fikir, aku ni nak mati ni. Tapi kalau aku mati, aku jadi macam mana ya? Kalau aku mati, dah ada ke amal saleh aku ni? Ataupun tak ada? Semayang sunat maghrib tak selesai. Semayang malam tak boleh bangun. Semayang witir tak ada. Baca Quran tak ada. Sedekah tak ada. Selawat tak ada. Tahlil tak ada. Membenci orang lain tak boleh buang. Membuka aib orang lain tak pernah berhenti. Hasad dengki tak pernah hilang. Tamak rakus dengan dunia tak boleh tinggal. Bukan sekadar Sayyidina Rasul telah meninggalkan kita 1400 tahun yang dulu, tetapi
Nabi telah hilang dalam hati-hati umatnya pada akhir zaman. Bukan sekadar jasadnya saja yang hilang, tetapi rohnya, jiwa Sayyidina Rasul itu juga telah hilang di dalam hati-hati kita. Tuan-tuan, kalau kita sedar bahawa kita ditipu dengan dunia ini, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, kita akan menyesal seumur hidup setelah kita dipanggil oleh Allah Rabbul Izzah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dunia ni Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd, Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir wa farih bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Allah luaskan rezeki dan menyempitkan rezeki barang siapa yang dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan di dunia dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Kita sampai hari ini fikir bab rezeki, tuan-tuan, tak habis. Saya kadang-kadang duduk menangis. Sampai bila aku nak berhenti fikir pasal duit dari muda sampai sekarang. Saya dah 55, tuan-tuan. Nak tipu tak boleh. MC dah sebut tarikh lahir saya. 15/11/69. 55 tahun. Daripada muda sampai sekarang kita fikir buat rezeki. Kita tak nak percaya dengan Allah. Macam mana nak selesai masalah rezeki. Allah ajar kita. Kalau kau nak selesai masalah rezeki, Allah kata bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, aku selesaikan masalah engkau. Aku kurniakan kepada engkau rezeki yang kau tak payah fikir banyak-banyak. Aku minta engkau bertakwa aja. Rezeki aku selesaikan, masalah engkau aku selesaikan. Tapi kita ini, tuan-tuan, saya tak kata tuan-tuan. Saya ni bodoh. Kenapa saya bodoh? Saya terus fikir pasal rezeki, saya terus fikir pasal masalah. Tapi Allah ajar kita, aku suruh engkau selesaikan takwa. Rezeki, masalah itu aku selesaikan. Tapi kita tak nak ikut cakap Allah. Kita nak ikut cakap kita. Aku boleh selesaikan masalah rezeki. Aku boleh selesaikan masalah aku. Allah kata, kalau kau nak selesai masalah, kau nak selesaikan rezeki kau takut kepada Allah. Macam mana takut? Kau buat baik, kau tinggal jahat. Saya tanya diri saya dah buat baik belum? Saya dah buat baik dengan Allah belum? Saya dah buat baik dengan Nabi belum? Macam mana buat baik dengan Allah? Saya mengerjakan semua perkara yang difardukan oleh Allah. Dan kalau saya nak Allah sayang saya, maka Allah perintahkan kau buatlah perkara-perkara yang disunatkan. Maka aku sayang kau. Kita dah buat belum apa yang Nabi suruh kita?
Nabi ajar kita tentang hablum minan nas dan hablum minallah. Nabi suruh kita taat kepada Allah dalam perkara yang fardu dan melaksana yang sunat kalau kita nakkan Allah menyayangi kita. Nabi ajar kita tentang hablum minan nas. Jaga hubungan kita dengan manusia. Jaga, perbetulkan hubungan kita dengan mak ayah, dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan sekampung, dengan masyarakat. Buat baiklah, Nabi kata. Berkasih sayanglah, Nabi kata. Jangan putuskan silaturahim pasal tanah sekangkang kera. Tanah tu yang kau bergaduh itu, sehingga putus silaturahim mengakibatkan engkau putus daripada rahman Allah. Dan besok tanah yang engkau bergaduh itu akan engkau tinggalkan. Dan tetap engkau akan tinggalkan. Tetapi balasan orang yang memutuskan silaturahim itu adalah di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, neraka Allah ini bukan tempat yang seronok dan tempat yang bergembira. Neraka Allah ini satu tempat yang tidak ada kenikmatan di dalamnya. Allah nyatakan kepada kita, fasharibuna syurbal him. Yang kita makan adalah zakum. Famali'una minhal butun. Tuan-tuan, makanannya penuh dengan kesakitan. Minumannya penuh dengan kesakitan dan penyiksaan. Tempatnya penuh dengan jeritan, penuh dengan penyiksaan. Dan semua orang ingin keluar daripadanya. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi jika kita mampu untuk tinggal di dalamnya, maka teruslah kita berbuat apa yang telah kita berbuat hari ini. Tentang hablum minan nas itu. Sebagai seorang anak, apakah kita selesai hubungan kita dengan mak dan ayah kita? Apakah seorang anak tidak menyakiti hati mak dan ayahnya? Ada satu hadis menyatakan, orang yang salat, beribadat, berpuasa dan sebagainya, tetapi ia tetap tidak boleh masuk syurga Allah kerana orang ini menderhaka pada ibu dan ayahnya. Dia tidak boleh masuk ke dalam jannah Allah yang begitu indah, penuh dengan kenikmatan, disebabkan dia pernah menyakiti hati ibunya. Dia pernah menyakiti hati ayahnya. Tuan-tuan, saya seorang ayah. Dan tuan-tuan seorang ayah. Jika di dalam hati saya dan hati tuan-tuan, sepanjang kita menjadi seorang ayah, kita pernah berkecil hati dengan anak-anak kita. Tetapi kecil hati itu kita simpan dan kita pendam sehingga hari ini. Dan kita tidak pernah memberitahu mereka. Tuan-tuan, kita juga jangan lupa kita pernah duduk tempat seorang anak. Pernah tak saya fikir dan tuan-tuan fikir, ayah kita buat benda yang sama. Ibu kita buat benda yang sama. Jika
ayah kita juga buat benda yang sama. Dan ibu kita juga buat benda yang sama. Seperti mana yang kita buat hari ini. Apakah kita boleh masuk syurga, tuan-tuan? Saya fikirkan dan tuan-tuan semua fikirkan. Sebab mahu tidak mahu kita akan ke sana. Peduli tidak peduli kita akan ke sana. Tetapi beruntunglah bagi seorang anak yang telah memohon kemaafan kepada dua ibu bapanya dengan penuh keikhlasan, dan ibu dan ayahnya memaafkan seluruh kesalahannya dengan penuh keikhlasan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, hidup dalam dunia ni, kata Allah, cubaan dan dugaan keimanan atas kita. Tak ada benda yang berlaku melainkan adalah ujian atas diri kita, sama ada kita tetap menjadi hamba Allah ataupun kita telah menjadi hamba selain Allah. Allah berikan kepada kita hidup ini bukan saja-saja. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Tapi dalam hidup ini kita telah jadi hamba siapa? Kita jadi hamba Allah tak? Dunia tak salah, tuan-tuan. Siapa kata kaya salah? Tak salah. Siapa kata pangkat salah? Tak salah. Yang salahnya diri yang memiliki itu. Ketika dia tidak sedar, dunia yang ada pada dia sebenarnya wasilah untuk dia kepada akhirat. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kaya, Muawiyah kaya. Tapi mereka ahli syurga. Kita tak mahu jadi orang kaya, tetapi kita menjadi penghuni neraka. Kita mahu orang kaya yang menjadi penghuni syurga. Kita tak mahu kita ada ilmu, tetapi kita menjadi penghuni neraka. Kerana Nabi kata, ahli ilmu itu ada dua. Satu, ilmu yang menjadi sebab untuk dia masuk syurga Allah. Yang kedua, ahli ilmu yang menjadi asbab ilmunya itu masuk neraka Allah. Ilmu tidak salah. Tetapi yang salahnya, kita yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Nabi nyatakan, tidak akan bergeser dua kaki anak Adam di yaumil mahsyar. Saya dan tuan-tuan akan dikumpulkan oleh Allah pada tempat yang sama. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Jangan lupa, kata Allah. Kita akan bertemu, kata Allah. Jangan lupa. Setiap minggu Allah ingatkan kita. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Jangan lupa, kata Allah. Tiap-tiap minggu Allah ingatkan kita. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Nanti kita akan bertemu, kata Allah. Bila pertemuan itu, yaitu di padang mahsyar. Tidak akan bergerak, bergeser dua kaki anak Adam, kata Nabi, setelah ditanya selesai 4 perkara, baru dah dia boleh berganjak dari padang mahsyar. Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tanya pasal umur kita. Kalau besok saya mati, Allah tanya, wahai Ahmad Rizam,
Umur kamu 55 tahun, kamu buat apa? Masa kamu 15 tahun dulu, kamu buat apa? Masa kamu remaja dulu, kamu buat apa? Umur kamu 30, kamu buat apa? Umur kamu 40, kamu buat apa? Kalau saya tak boleh jawab dengan betul, bermakna saya tidak boleh masuk syurga Allah. Kalau saya tidak boleh memberi jawapan yang dimahukan oleh Allah, maka saya tidak boleh berganjak daripada padang mahsyar. Kedua, ditanya tentang harta kita. Dari mana engkau dapat harta semua ini? Kemana engkau belanjakan harta itu? Yang ketiga, ditanya tentang ilmu kita. Engkau mengaji banyak, tiap-tiap malam mengaji. Engkau tahu banyak, engkau reti banyak, tapi engkau buat tak? Engkau tahu kan mengumpat tu haram, tapi kenapa engkau buat lagi? Engkau tahu kan hasad tu haram, tapi kenapa engkau hasad lagi? Engkau tahu kan sombong tu haram, tapi kenapa kau sombong lagi? Engkau tahu kan lalai itu satu kerugian, kenapa engkau lalai lagi? Kau tahu banyak benda baik, kenapa engkau tak buat? Kenapa engkau tak nak bangun malam? Kenapa engkau tak nak baca Quran? Kenapa engkau tak nak bersedekah? Kenapa engkau tak nak buat amal saleh? Kenapa engkau tangguhkan dan engkau tangguhkan? Tuan-tuan, Allah tunggu kita dah lama dah. Sampai bila Allah takkan tunggu kita? Bila nyawa sampai di kerongkong, Allah dah tak tunggu kita dah. Baiknya Allah tunggu kita, tuan-tuan. Setiap detik, setiap masa Allah tunggu kita. Kau nak berubah tak? Allah tunggu. Semalam Allah tunggu. Malam tadi Allah tunggu. Hari ini Allah tunggu. Allah tunggu. Tunggu. Tunggu dan terus tunggu. Kau nak berubah tak? Kau nak jadi orang baik tak? Kau nak tinggalkan maksiat tidak? Aku tunggu engkau. Aku tunggu engkau. Aku tunggu engkau. Tetapi kita sia-siakan rahmat Allah. Sampai dua keadaan, kata Nabi. Tidak ada lagi kemaafan. Dan tidak ada lagi penantian itu. Pertama, saat nyawa sampai di kerongkong, maka Allah tutup pintu taubat itu. Aku tak nak tunggu kau dah. Aku dah tunggu lama dah. Dua, bila matahari terbit pada sebelah barat, aku tak tunggu kau dah. Dalam hadis qudsi, setiap malam Allah tunggu kita. Tiap-tiap malam Allah tunggu kita sampai Allah janji dengan kita, tuan-tuan. Kalau engkau ada masalah, engkau mengadu dengan aku selesaikan masalah. Kalau engkau ada salah, engkau mengadu dengan aku ampunkan salah itu. Tiap-tiap malam Allah janji dengan kita dalam hadis qudsi. Sampai Allah ingatkan kita pada setiap minggu. Tiap pagi Jumaat, Allah ingatkan kita. Baiknya Allah, tuan-tuan, tiap-tiap minggu Allah ingatkan kita. Tapi kita tak nak ambil peringatan Allah. Mana Allah ingatkan kita? Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ
min qurrati a'yun. Apa Allah kata? Sampai akhir ayat. Allah kata orang beriman sampai 2/3 malam dia bingkas bangun daripada tempat tidur. Dia buat apa, tuan-tuan? Dia bangun tengok TV ke, tengok bola ke, tengok apa ke? Tak. Masa itulah dia bersunyi dengan Allah. Dia bangun, tuan-tuan, bingkas. Dia kata apa? Ya Allah, aku datang kepada Engkau. Ya Allah, aku bangun ni. Aku nak datang kepada Engkau, ya Allah. Seperti mana yang kita janji kepada Allah di dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji aku, ya Allah. Ini janji aku, ya Allah. Ini janji aku, ya Allah. Sungguhnya solatku, ibadatku, hidupku, matiku, semua untuk Engkau. Tapi kita khianat janji kita. Kita khianat janji kita. Kita tak jadikan hidup kita untuk Allah. Kita dah habiskan hidup kita untuk hidup ini. Kita tak jadikan mati kita untuk Allah. Kita tak nampak pun yang kita akan mati. Lalu kita tak boleh datang kepada Allah setiap malam. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Kita bangun, kita buat apa, tuan-tuan? Baiknya Allah ajar kita. Kalau dah bangun, kau ambil semayang, kau bersihkan diri kau. Kau buat apa? Yad'una rabbahum. Kau angkat tangan kau, dua tangan. Macam mana? Dengan perasaan apa Allah ajar kita? Khaufan wa tama'ah. Angkat dua tangan kita dengan kita menyebut namanya. Ya Allah, aku dah lama tinggalkan Kau. Ya Allah, aku dah lama jauh dengan Kau. Ya Allah, aku dah lama lupakan Kau. Malam ni aku datang, ya Allah. Terimalah aku. Kerana ada doa seorang hamba yang tidak didengar oleh Allah. Tuan-tuan, kita bermunajatlah kepada Allah dalam keadaan yang kita merendah diri kepada Allah. Buang kesombongan dalam diri kita. Kerana kita perlukan Allah. Khaufan wa tama'ah. Minta banyak-banyak. Bangun 2/3 malam, kita tak mampu nak semayang. Kita orang lemah. Angkat tangan. Nabi kata, kalau kita tak mampu nak sujud, kita baca tahlil 10 kali, baca istighfar 10 kali. Ambil semayang, baca tahlil 10 kali, baca istighfar 10 kali. Tahlil mana? Tahlil yang kita baca lepas solat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis 10 kali, kita baca istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
10 kali. Lepas tu angkat tangan. Ya Allah, boleh tak jadikan aku orang baik? Ya Allah, boleh tak jadikan aku orang yang tinggalkan kejahatan? Tolong aku ya Allah. Umur aku dah tua dah. Mata aku dah kabur. Telinga aku dah tak pendengar. Kaki aku dah lemah untuk berdiri ya Allah. Tapi aku tak boleh tinggal benda jahat. Mulut aku tak boleh berhenti cakap benda jahat. Masih kata orang, masih maki orang. Walaupun kau tak suka, tapi aku masih buat ya Allah kerana aku tak kuat. Boleh tak tolong aku? Telinga aku ni ya Allah masih jahat. Suka dengar benda tak baik. Tapi aku tak boleh dengar Quran hari-hari. Aku tak boleh dengar orang cakap benda baik. Telinga aku ni seolah-olah panas tak nak terima ya Allah. Ya Allah, boleh tak jadikan tangan aku ni tangan yang baik? Aku boleh pegang Quran hari-hari ya Allah. Aku dah tak tahu berapa lama aku tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Aku dah lupa ya Allah. Bila kali terakhir aku memegang kitab-Mu? Bila hari terakhir aku memegang mushaf-Mu? Bila hari terakhir aku melihat akan kalam-Mu ya Allah? Boleh tak kau jadikan tangan aku ini tangan yang baik? Jangan jadi tangan seperti mana dulu lagi ya Allah. Ya Allah, boleh tak kau jadikan kaki aku kaki yang baik? Kaki yang ringan nak pergi masjid. Kaki yang ringan nak pergi majlis ilmu. Kerana Nabi janjikan pada kami, ya Allah, Nabi tak pernah cakap bohong. Nabi kata, orang yang berada di dalam majlis ilmu, maka Allah, engkau akan berikan kepada kami, ya Allah, sakinah. Ya Allah, hidup aku ni gelisah, ya Allah. Tak tenang sampai hari ini. Tak tenang dengan rezeki, tak tenang dengan keluarga, tak tenang dengan orang sekeliling. Tolong ringankan kaki aku agar aku dapat hati yang tenang. Dengan aku selalu pergi kepada majlis ilmu. Ya Allah, Nabi kau janji kepada kami, orang yang berada di dalam majlis ilmu diampun dosanya. Engkau ampunkan dosa kami, ya Allah, sehinggalah kami beredar daripada majlis ilmu. Maka tolong jadikan kaki kami kaki yang baik. Ini sebenarnya tuan-tuan yang perlu kita ada dalam diri kita. Sebab itu, jika mana kita berterusan dengan gurauan dan mainan dunia ini, maka kita akan berada dalam tempat yang paling rugi besok di akhirat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, 10 minit lagi saya berhenti. Saya sampai pukul 9 je tuan-tuan. Saya tak mengajar lama-lama. Orang yang dia lupa dunia sementara, akhirat ni abadi. Masa itu dia tidak bersungguh-sungguh untuk buat amal saleh. Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Berapa tekun kita dengan ibadat ni. Tapi saya percaya, tuan-tuan percaya, amal saleh ni lah yang menjadikan kita bahagia dekat sana. Tapi saya tanya, betapa tekunnya saya dengan ibadat? Betapa banyak saya telah buat ibadat? Begitu juga tuan-tuan. Jika tidak, kita sedang ditipu dengan kehidupan ini dan terus ditipu. Apa kata Allah tuan-tuan? Tuan-tuan kita tengok. Mungkin ini
perkara yang terakhir yang saya dapat nyatakan kepada tuan-tuan malam. Dalam surah Az-Zumar, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khasranul mubin. Sesungguhnya orang yang rugi ialah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Apa yang kita buat dalam dunia ni sebenarnya merugikan kita. Sebab masa ni berjalan. Kita bukan panjang umur tau. Kita sedang pendek umur. Jangan ingat selamat panjang umur. Saya tiap-tiap tahun anak saya akan sambut hari jadi saya. Ramai-ramai berkumpul, buat makan-makan, sambut hari jadi ayahnya. Cucu kita, tuan-tuan, gembira hari itu sebab ada makan. Tapi saya, tuan-tuan, setiap tahun, setiap kali dia orang sambut hari jadi saya, tuan-tuan, saya menangis. Adik saya bertanya, kenapa abang nangis? Setiap kali kamu sambut hari jadi ini bermakna aku semakin hampir untuk menemui Allah Rabbul Izzah. Setiap kali anak kita, isteri kita, keluarga kita menyambut hari jadi kita, bermakna saat bermula hari itu, hari kita untuk bertemu dengan Tuhan semakin hampir. Tetapi kita lupa, orang yang hampir dengan kematian mampu lagi tersenyum. Orang yang hampir dengan kematian mampu bergelak ketawa. Orang yang hampir dengan kematian mampu lagi bersukaria. Betapa herannya saat orang yang hampir kepada kematian itu, mereka masih tidak sedar bahawa malaikat sedang menghampirinya. Tuan-tuan, Allah sebut dekat kita. Apa Allah sebut dalam ayat yang lain? Wahai orang yang beriman, jangan kamu dicelakakan oleh harta kamu dan anak pinak kamu dari ingat kepada Allah. Siapa yang buat demikian, kata Allah, mereka tergolong dalam golongan orang yang rugi. Jangan jadikan dunia kita lupa Allah. Jangan jadikan orang sekeliling kita lupa Allah. Kita mahu semakin hari, semakin kita sedar yang kita kena dekat kepada Allah dan kita kena terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini, tuan-tuan, saya ingin pesan dengan diri saya dan keluarga saya, anak-anak saya. Mulai pada malam ini, belajarlah untuk tidak lupakan Allah. Belajar untuk pandai sebut nama Allah. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan, kita jangan tinggalkan membaca tahlil La ilaha illallah. Nabi cakap dengan kita, Nabi pesan dekat kita, Nabi bagi tahu kita. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang menyebut la ilaha illallah masuk syurga. Pada riwayat yang lain, siapa yang menyebut nama la ilaha illallah pada akhir kalamnya, maka Nabi kata dakhal jannah, masuk syurga. Kita belum mati, tapi belajar-belajar supaya kita tidak lupakan kalimah itu. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana Nabi pesan dekat kita, apa yang kita buat dalam hidup ini, itu yang akan berlaku saat mati.
Kalau masih hidup ni, kita banyak sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mudah-mudahan masa sakaratul maut nanti kita boleh sebut La ilaha illallah. Apa yang biasa kita buat masa hidup, jangan tinggalkan tuan-tuan. Saya pesan diri saya, pesan semua yang hadir. Supaya apa? Supaya kita melazimi dapat menyebutnya ketika kita mati. Saat kita dapat menyebut kalimah La ilaha illallah semasa kita sakaratul maut, maka kita sebahagia-bahagia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana tempat kita di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apa yang kita buat dalam hidup ni kerana kita nak masuk syurga. Kenapa kita buat baik? Sebab aku nak masuk syurga. Kenapa kita mengaji? Sebab kita nak masuk syurga. Kenapa aku datang masjid? Sebab aku nak masuk syurga, ya Allah. Kenapa aku perlu sayang orang dan aku buangkan kebencian dalam hati aku pada semua orang yang ada di sekelilingku dan orang yang pernah aku benci dalam hidup ini, lalu aku gantikan dengan kasih dan sayang sebab aku nak masuk syurga. Sebab Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Nabi. Nabi kata tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu seperti mana kamu sayang dan kasih diri kamu sendiri. Pada hadis yang lain, Nabi pesan kepada kita, man la yarham, siapa-siapa yang tidak ada sifat kasih sayang, kata Rasulullah, la yurhamu, maka dia tidak berhak mendapat rahmat Allah. Kenapa aku buat semua ni? Kerana aku nak masuk syurga. Kenapa engkau nak masuk syurga? Ini impian sahabat. Satu hari seorang sahabat, dia badannya jadi kurus, tuan-tuan, macam sakit. Lalu Nabi bertanya kepadanya, wahai fulan bin fulan, apakah engkau sakit? Dia kata, tidak ya Rasulullah, aku tak sakit. Kenapa badan kau turun? Kenapa badan kau susut? Dia kata, selama ini aku memikirkan perkara ini ya Rasulullah. Aku ni bukan Nabi. Aku ni bukan siapa-siapa. Besok dekat akhirat, kalau aku dapat masuk syurga, dia kata, tapi aku tak boleh jumpa engkau kat sana. Sebab syurga aku dengan syurga engkau tak sama ya Rasulullah. Aku tak boleh duduk dengan engkau ya Rasulullah. Jadi buat apa aku masuk syurga? Kalau aku duduk dalam syurga, tapi aku tak boleh tengok engkau juga. Aku tak boleh jumpa engkau juga. Aku tak boleh nampak engkau juga. Dia kata, apa faedah aku masuk syurga? Ya Rasulullah. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, kalau aku tak boleh masuk syurga, aku ni jadi ahli neraka, katanya. Maka dia berkata kepada Rasulullah, lam araka abadan abadan. Kalau aku masuk neraka, lam araka abadan abada. Aku tak boleh jumpa engkau selama-lamanya. Ya Habibana, ya Rasul. Sebab itu badan aku jadi macam ni. Nabi kata pada sahabat ini, wahai fulan bin fulan, engkau akan bersama-samaku di dalam syurga nanti. Senyum dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan.
Bila saya dan tuan-tuan pernah fikir macam tu? Bila harinya dan bila masanya. Ya Allah, masa hidup ni aku tak pernah tengok pun muka Nabi. Masa hidup ni aku tak pernah nampak pun wajah Nabi. Aku cuma dapat tengok kubur dia je, ya Allah. Masa hidup ni aku tak pernah pegang pun tangannya, ya Allah. Masa hidup ni aku tak pernah berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku masuk syurga, ini je peluang aku. Aku dapat tengok Nabi depan-depan. Aku dapat pegang Nabi, aku dapat peluk Nabi di dalam syurga Allah. Maka ini kekuatanku, ya Allah, untuk aku masuk syurga. Tapi jika aku masuk ke dalam neraka, maka peluang itu tidak akan ada di dalam diri ini. Pernah tak kita minta kepada Allah, ya Allah, boleh tak sebelum aku tutup mata, aku dah tengok dunia ni puas. Dunia ni daripada kecil, pokok yang sama, bangunan yang sama, orang yang sama. Semua benda aku dah tengok dengan mata ni, ya Allah. Satu je yang aku tak pernah tengok. Ya Allah, umur aku 55 tahun ini, aku belum pernah tengok wajah Nabi ku, wajah kekasih Sayyiduna Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak, ya Allah, sebelum aku pejam mata, benarkan untuk aku tengok wajah itu? Boleh tak, ya Allah, sebelum aku terus pejam mata, Engkau benarkan untuk aku menatap wajah itu? Boleh tak, ya Allah, sebelum aku memejamkan dan memutuskan nafasku, Kau benarkan aku melihat wajah itu yang telah aku rindui selama 55 tahun. Tuan-tuan, jika kita tutup mata, tetapi mata ini masih tidak dibenarkan untuk memandang wajah itu, pernah tak saya bertanya dan tuan-tuan bertanya, siapakah aku pada pandangan Rasul? Siapakah aku pada pandangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidina Rasul memalingkan wajahnya kepada kita? Saat Bilal bin Rabah, selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak sanggup untuk tinggal di Madinah kerana dia merasakan seolah-olah Nabi masih hidup. Lalu ia meminta kebenaran daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk berpindah jauh daripada bumi Madinah. Bertahun Sayyidina Bilal tidak menziarahi Madinah. Bertahun Sayyidina Bilal tidak sanggup untuk memijak bumi Madinah. Bertahun Sayyidina Bilal tidak sanggup menghadapi bumi Madinah. Satu hari Sayyidina Bilal bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di dalam mimpinya. Lalu Rasulullah berkata kepada Sayyidina Bilal,
Wahai Bilal, engkau dah lupa aku ke? Kenapa engkau lama tak datang Madinah? Kenapa engkau dah lama tak tengok aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Malam itu juga Sayyidina Bilal bangun dan bingkas, memberitahu kepada isterinya, wahai isteriku, tolong siapkan kuda yang paling pantas. Tolong siapkan bekalan untuk aku bermusafir. Maka Sayyidina Bilal menunggang kudanya tanpa henti. Setiap langkah kudanya jatuh air mata Sayyidina Bilal bin Rabah. Sehinggalah Sayyidina Bilal sampai ke bumi Madinah sebelum daripada subuh. Maka Sayyidina Bilal berada di depan makam Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal menangis depan kubur Nabi. Saat itu datang Sayyidina Umar, datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar bertanya dan Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, kenapa Bilal engkau menangis pada pagi ini di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Bilal menceritakan kepada sahabat. Tuan-tuan, lalu mereka berpelukan dan meraung di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 sahabat berpelukan, menangis dan terus menangis. Tuan-tuan, malam ini saya ajak tuan-tuan, sebelum kita tutup mata, banyakkan doa itu. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita sebelum kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan, saya minta maaf, saya minta ampun banyak-banyak jika apa yang saya isikan tidak memberi apa-apa manfaat, sebab saya bukan orang pandai. Pengalaman mengajar yang disebutkan oleh pengurusi masjid, pengurusi majlis, tidak boleh mengukur ilmu seseorang. Sebab itu saya mohon ampun, mohon maaf atas semua perkara. Jika ada kesalahan dan kesilapan, saya mohon peneguran daripada semua asatizah dan orang yang lebih arif daripada saya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang baik. Ya Allah, tolong jadikan keluarga kami keluarga yang baik. Ya Allah, tolong jadikan orang di sekeliling kami orang yang baik. Ya Allah, ya Allah, kami mohon dengan rahmat-Mu, tolong bantu kami untuk meninggalkan segala dosa dan kejahatan, maksiat yang masih belum kami dapat tinggalkan sehingga hari ini. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepada Kau, ya Allah, tolong beri kesempatan lagi kepada kami untuk kami tebus kesalahan kami, untuk kami tebus kesilapan kami. Berikan kekuatan atas kami, ya Allah, untuk kami berbuat amal saleh. Ya Allah, tolonglah berikan masa lagi untuk kami agar kami tidak terus lupa kepada Engkau, ya Allah. Dulu kami menjauhi daripada Engkau, tolong dekatkan kami semula, ya Allah. Dulu kami lupa dengan Engkau, ya Allah. Tolong jadikan kami agar kami kembali ingat kepada Engkau, ya Arhamar Rahim. Dulu kami, ya Allah, selalu buat perkara yang Kau tidak suka. Tolonglah, ya Allah, dorongkan kepada kami
agar kami dapat buat perkara yang kau sayang dan kau redha atas kami, ya Arhamar Rahimin. Kami mohon, ya Allah, tolong redha kami. Tolong redha hidup kami. Tolong redha apa yang kami buat, ya Allah. Tolong redha isteri kami. Redha anak-anak kami. Redha segala apa yang telah kau kurniakan atas kami. Mudah-mudahan kami menjadi orang yang bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, jika ada di kalangan kami yang sakit, tolong sihatkan mereka, ya Allah. Tolong sihatkan mereka, ya Allah. Tolong sihatkan mereka, ya Allah. Dan jadikan atas diri mereka redha atas ujian yang telah Kau berikan kepada mereka. Begitu juga kami, ya Allah. Sihatkan kami. Sihatkan isteri kami. Sihatkan anak-anak kami, ya Allah. Mudah-mudahan sihat yang Kau berikan kepada kami dapat buat baik. Dan kami tak buat kejahatan dan maksiat lagi, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di kalangan kami pada malam ini yang mempunyai masalah yang tak boleh selesai, yang takkan kami dapat selesaikan, maka tolong selesaikan, ya Allah. Tolong tenangkan hati kami dengan masalah ini. Tolong jangan Kau gelisahkan hati kami dengan masalah yang sedang kami hadapi, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Irhamna, ya Allah. Irhamna, ya Allah. Irhamna, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.